Syakir, Kasrina. Korang 3 orang ni memang daripada awal lagi. Memang boleh dikatakan macam tak pernah skip untuk join kelas saya. Okey, terima kasih banyak-banyak Kasrina, Hilmi, Syakir. Okey. Hai Mas Sarah. Okey, Mas Sarah okey ke? Masih lagi kuarantin ke macam mana? Okey, kalau masih lagi kuarantin tapi Mas Sarah boleh join kelas, sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus Mas Sarah. Dan cikgu harap Mas Sarah tak ada apa-apalah. Cikgu harap Mas Sarah sihat. Mas Sarah dan keluarga sihat-sihat semuanya. Okey. Jadi cikgu tak nak buang masa. Sebab keadaan rumah sekarang ni sangat bising. Dah habis kuarantin ya. Okey, baguslah Mai Sarah. Semua negatif ke Mai Sarah? Okey, alhamdulillah. Aida dah muncul balik. Internet Aida ni tak stabil ni kot ya, Aida. Okey. Ini sekejap lagi kalau ada siapa-siapa yang call saya, mesti saya punya internet akan tak ada sebab saya punya ni hotspot sahaja. Jadi saya nak mohon kamu stay. Walaupun saya terleft, kamu stay sahaja. Nanti saya akan masuk balik. Selepas saya menjawab panggilan, saya akan masuk balik. Okey, kalau ada panggilan lah sebab selalu bila saya nak ngajar je mesti ada orang call, lepas tu mestilah line saya pun akan out. Jangan bila saya left, korang pun left juga. Okey, kalau memang dah nak habis waktu tu tak apalah, kalau nak left, tak apalah, left lah. Okey, so saya tak nak cakap banyak, kita mulakan kita punya PDPR hari ini. Kita sambung balik kita punya janji-janji. Okey, saya hari tu kita dah bincang berkenaan dengan air. Hari tu kita dah bincang berkenaan dengan air. Okey, sebelum tu kita cuba ulang kaji balik apa yang kamu dah faham berkenaan dengan air. Okey, hari tu saya cerita kat korang, hari tu kita hanya tengok sifat fizik air. Betul? Sifat fizik air. Okey, saya nak semua orang, saya nak 5 orang ni. Aida, Mai Sarah, Hilmi, Syakir, Kasrina. Saya nak kelima-lima ni sila type di bahagian mesej. Bila sila type di bahagian mesej jawapan untuk soalan saya. Saya nak baca seorang-seorang apa jawapan kamu. Okey, boleh? Okey, soalan saya yang pertama. Air. Air ni sebatian ke, campuran ke, unsur? Air ni sejenis apa? Sejenis molekul, sebatian ataupun sejenis atom, unsur, ataupun dia adalah sejenis campuran. Cepat-cepat type di dalam ruangan mesej tu. Saya baca. Saya nak baca. Okey, Syakir dah cakap sebatian. Okey, orang lain? Jawapan daripada orang lain? Syakir cakap air ini adalah sejenis sebatian. Orang lain? Mana jawapan orang lain? Saya nak cukup 5 jawapan ni. Cepat. Hilmi, mana Hilmi? Jawapan Hilmi. Okey, Hilmi pun cakap sebatian. Syakir cakap sebatian. Orang lain, Mas Sarah, air tu adalah apa? Air itu adalah sejenis atom ke, sejenis sebatian, ataupun kita namakan dia molekul, ataupun kita panggil dia juga sebagai sebatian, ataupun dia adalah campuran. Air. Mana lagi ni? Mai Sarah tak ada lagi jawapan. Kasrina sebatian. Okey, orang lain. Aduh, kucing ni. Sakit Mami. Ambil dah dia, sakit Mami. Kucing ni. Tak naklah main kat sini, main kat dalam, main kat sana. Okey, Aida sebatian 1 2 3 4 5. Okey, dah dapat jawapan sebatian. Okey, semua cakap sebatian. Memang air adalah sebatian. Okey, yang ni yang kita akan belajar dengan lagi detail untuk kelas kita hari ini.
Untuk kelas kita hari ni, kita nak membuktikan air itu adalah sejenis sebatian. Okey, sebelum tu kita ulang lagi. Air mempunyai air berwarna apa? Apa warna air? Cepat, saya nak tengok siapa yang paling cepat jawab ni. Siapa yang paling cepat jawab? Air berwarna apa? Okey, Hilmi tiada warna, Syakir tiada warna. Orang lain. Ada tak air? Kasrina, air tiada warna. 5 orang je. Jadi saya nak semua kelima-lima pun mesti jawab soalan saya. Okey, betul. Air tiada warna. Okey, Maisara air tiada warna. Aida pun jawab air tiada warna. Kasrina jawab air tiada warna. Hilmi jawab air tiada warna. Syakir pun jawab air tiada warna. Okey, bagus. Okey. Air rasa apa? Masin, pahit, pedas apa semua? Apa rasa air? Oi, Maisara bagus. Air tiada rasa. Syakir jawab tiada rasa, Aida pun jawab tiada rasa. Okey, bagus. Saya nak kamu aktif macam ni, okey? Okey, satu lagi. Bau? Okey, amboi. Syakir laju, air tiada bau. Kasrina pun jawab air tiada bau. Aida pun jawab air tiada bau. Hilmi pun jawab air tiada bau. Okey, hai Wazif. Hai Wazif. Okey, Wazif pun saya rasa dah tamat kuarantin ya Wazif. Okey, selamat kembali Wazif. Alhamdulillah Wazif. Tak ada apa-apa, sama juga dengan Maisara. Okey, bagus ya. Okey. Saya nak tahu, saya nak semua orang tulis ya apa jawapan dia. Berapakah takat didih air suling? Berapakah takat didih air suling? Okey, Syakir 100. Syakir jawab 100. Orang lain nak jawab berapa ratus? Takat didih. Takat didih. Berapa takat didih air suling? Saya nak cek siapa yang dah jawab soalan saya, PBD saya hari itu. Sekejap ya. Okay, 15 orang yang respon. Saya share satu slide sebelum kita. Okay, Hilmi 100 degree Celsius, Syakir 100, Maisara 1. Okey, betul. 100 darjah 100 darjah Celsius. Soalan seterusnya, berapakah takat beku air? Berapakah takat beku air? Okey, Hilmi 0, Kasrina 0. Okey, bagus. Alhamdulillah. Maksudnya korang dah satu lagi saya nak tanya. Air wujud sebagai air wujud dalam keadaan jirim apa semasa di dalam suhu bilik. Sebelum tu saya nak kamu tulis jawapan berapakah suhu bilik. Suhu bilik berapa darjah Celsius saya nak tanya korang. 28, betul Syakir, 28. Jadi pada suhu 28 darjah Celsius, air wujud sebagai bentuk apa? Adakah pepejal? Adakah cecair? Adakah gas? Okey Syakir, cecair. Oh, bagus. Alhamdulillah, itulah yang saya nak. Okey, tak sia-sia kamu tak pernah skip kelas saya ya Syakir. Hilmi, Kasrina, itulah faedahnya ya. Okey. Ya, terima kasih Maisara, terima kasih Aida kerana menjawab. Okey, jadi itu yang kita dah belajar dalam kelas kita yang sebelum ini. Lepas tu saya ada bagi kerja kat korang kan, betul tak? Saya ada share link dekat korang, share link YouTube dekat korang, video yang saya rakam.
korang tak payah tengok lah sebab korang dah masuk kelas saya. Yang tak masuk kelas saya kena tengok video, lepas tengok video jawab soalan PBD. Betul tak? Kan? Jadi soalan PBD yang korang dah jawab, yang ada yang dah jawab, saya tunjuk dekat sini. Siapa yang dah jawab, siapa yang belum jawab. Nanti korang tengoklah sendiri. Okay? Tengok sendiri. Saya share siapa yang dah jawab dan siapa yang belum jawab. Saya tahu. Saya tahu ya siapa yang dah jawab, siapa yang belum jawab, saya tahu. Okay? Jadi kat sini yang dah jawab Afif, Callum, Irfan, Khairul Faiz, ini mungkin kelas 2C juga ni. Okay, nama ada 15 orang. Ada 15 orang yang respon. Ada 15 orang yang respon. Sorry. Mana nama dia? Saya buat macam ni lah. Saya tunjuk macam ni. Senang. Baru kita boleh tengok. Okay, 2 bijaksana. Kita short by class. Mana ruangan shot ni? Saya tak jumpa, nak cari ruangan shot. Okey, tak apa. Kita tengok saja. Siapa yang dah jawab? Syakir, 2B yang dah jawab mula-mula. Aiman Johan dah jawab. Aiman jawab 2 kali. Itulah maksudnya 15 tu bukan 15 orang sebenarnya tu. Tengok Aiman jawab 2 kali. Lepas tu 2C. Tengok cerdas dengan cemerlang. Sebab ramai sebab dah lama tak pergi sekolah, dia tak tahu dah. Dia ni kelas 2 cerdas ke 2 cemerlang. 2 cerdas ni sekolah rendah kan sepatutnya kan. Irfan Iskandar ni 2-3 kali dia jawab ni Okey. Mukris, Irfan Iskandar lagi, Syakir dah jawab. Lepas tu Afif Hilmi dah jawab. Callum pun dah jawab. Aida tak jawab lagi. Wazif tak jawab lagi. Kasrina pun tak jawab lagi. Kenapa tak jawab lagi? Tak perasan ke mesej saya tu? Kasrina tak jawab lagi. Wazif tak lagi. Yang jawabnya Callum, Hilmi dengan untuk kelas 2B, Hilmi, Callum dengan Syakir je. Mana lagi yang lain? Penat tahu saya buat soalan tu. Nanti saya nak kena buat soalan lain lagi. Nanti lagi banyak kamu nak jawab soalan. Jangan tangguh-tangguh lagi. Okey? Jangan tangguh-tangguh lagi. Okey. Setelah berkenaan yang minggu lepas punya cerita, sekarang barulah kita nak masuk yang hari ini punya cerita. Yang hari ini punya cerita kita nak bincang berkenaan dengan komposisi air. Kalau dalam buku teks kamu tu kita nak tengok sukatan pelajaran yang kedua, sukatan kandungan yang kedua iaitu berkenaan dengan komposisi air. Berkenaan dengan komposisi air. Okey, apa yang dikatakan dengan komposisi air? Kamu tahu tadi kamu dah jawab air adalah sebatian. Kan tadi korang dah cakap air merupakan sebatian. Jadi air ni kalau sebatian, ingat balik apa yang kamu dah belajar masa form 1. Masa tingkatan 1 dulu kamu dah belajar sebatian, campuran dengan unsur. Kalau unsur ni, kalau kita tengok unsur ni dia wujud seorang-seorang dia. Yang dalam jadual berkala, kamu dah belajar jadual berkala masa form 1 dulu kan? Okey, dalam jadual berkala tu ada banyak sangat unsur. Betul tak? Unsur itu kalau dia bergabung secara kimia, setiap unsur dalam jadual berkala tu kalau dia bergabung secara kimia, dia akan membentuk
sebatian. Betul tak? Tapi kalau dia bergabung secara fizikal sahaja, kita panggil dia sebagai campuran. Betul? Okey, jadi ini air ini adalah satu sebatian. Maksudnya dua atau lebih unsur telah bergabung secara kimia. Lalu dia membentuk air. Komposisi itu maksud komposisi adalah berapa bilangan unsur yang telah bergabung dan membentuk satu molekul yang kita kenali dia sebagai air. Berapa. Jadi kita nak kena tahu air ni dia terdiri daripada unsur apa. Molekul air ni dia asalnya daripada apa. Itu yang kita nak tengok dalam kelas saya hari ni. Jadi at the end of the class, saya nak you boleh bagi tahu apa elemen, apa unsur yang ada di dalam air. Okey, boleh? Nanti saya soal seorang-seorang. Nanti saya nak seorang-seorang jawab, bagi jawapan kepada saya. Air ni terdiri daripada apa dan apa. Okey? Jadi kita tengok sebenarnya air ni terdiri daripada apa dan apa. Okey, air ialah sebatian yang terdiri daripada, ini jawapan dia. Hidrogen dan oksigen. Okey, boleh? Air terdiri daripada unsur hidrogen dan unsur oksigen. Yang mana setiap satu molekul air ini dia ada dua atom. Dia ada dua atom hidrogen. Dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Sebab tu kita boleh lukiskan dia macam ni. Oksigen satu, lepas tu dia bergabung dengan hidrogen, dia bergabung dengan hidrogen. Jadi oksigen satu. Kalau kita nak tulis formula, kamu kena tahu formula. Kalau kimia ni dia mesti ada formula. Jadi formula. Kalau formula untuk air, sebab kita tahu hidrogen ada dua, oksigen ada satu. Kan betul? Jadi kalau dalam jadual berkala pun hidrogen duduk depan, oksigen duduk belakang. Betul tak? Jadi kita kena tulis hidrogen dulu. Lepas tu baru kita tulis oksigen. Jadi formula bagi satu molekul air adalah hidrogen. Hidrogen ada berapa? Hidrogen ada dua. Jadi kita pun tulislah dua kecil kat bawah. Dua kecil kat bawah. Oksigen. Lepas tu oksigen kan? Oksigen ada berapa? Oksigen, formula untuk hidrogen adalah H. Kamu kena tahu. Formula untuk hidrogen adalah H huruf besar. Kalau maksudnya siapa-siapa tengok pun kalau kamu buat H huruf besar macam ni, semua orang pun tahu ini adalah hidrogen. Ini adalah simbol hidrogen. Dua tu maksudnya hidrogen ada dua. Atom hidrogen ada dua. Dan O oksigen. O ni adalah simbol untuk ini adalah simbol untuk oksigen. O adalah simbol untuk oksigen. O huruf besar, H pun huruf besar. Oksigen ni berapa ada? Satu. Jadi kita tak payah tulis. Kalau satu, kita tak payah tulis. Kalau 2, 3, 4, 5, 6, barulah kita tulis bilangan dia. Kalau satu, kita tak payah tulis. Semua orang automatik akan tahu, maksudnya satu sahaja oksigen yang ada. Boleh? Faham? Jadi, nisbah hidrogen terhadap oksigen bagi satu molekul air ialah 2:1. Yang mana? Dia kata hidrogen terhadap oksigen. Ni kan? Ayat dia kamu tengok ni. Hidrogen terhadap oksigen. Hidrogen dua kan, betul tak? Hidrogen 2. Oksigen berapa? Oksigen 1. Tengok betul-betul soalan. Kalau soalan kata hidrogen oksigen 2:1. Kalau soalan kata oksigen hidrogen 1:2. 1:2. Kena predict betul-betul lah. Okey, jadi macam mana kita boleh tahu air ni sebenarnya terdiri daripada oksigen dan hidrogen? Macam mana kita boleh tahu? Macam mana saintis mendakwa bahawa air ni terdiri daripada oksigen dan hidrogen? Okey, ini adalah eksperimennya. Ini adalah eksperimen yang mana kita nak buktikan air ini terdiri daripada oksigen dan hidrogen. Dan oksigennya adalah satu sahaja nisbah dan
Itu yang saya kata korang kena say. Inilah keadaannya kalau dekat rumah tak ada wifi. Macam inilah jadinya. Orang internet tak ada. Terus internet tak ada. Okay. Thank you sebab stay. Asyik saya pesan awal-awal ya. Okay, Callum dah tak ada dah. Callum dah hilang dah. Okay, kita sambung balik. Kita punya perbincangan yang tertangguh tadi. Kalau korang ingat lagi, masa Form 1 hari tu, saya dah pernah terangkan kepada korang cara kita nak asingkan atom-atom yang berada di dalam sebatian dan yang berada di dalam campuran. Kalau benda tu adalah pencampuran fizikal, maka kita hanya boleh asingkan dia melalui kaedah fizikal sahaja. Tapi kalau pencampuran itu melibatkan pencampuran kimia, maka kita kena asingkan dia mengikut kaedah kimia. Jadi salah satu kaedah kimia yang perlu kamu tahu, salah satu kaedah pengasingan pengasingan kimia yang perlu kamu tahu adalah satu proses yang kita namakan dia sebagai elektrolisis. Kamu kena tahu benda ni. Prosesnya kita kenali dia sebagai proses elektrolisis. Okay, elektrolisis proses dia macam ni. Gambar dia macam ni. Kamu kena ingat. Ini sangat penting. Okay, ini sangat penting. Apa yang perlu ada? Kita perlu ada bateri. Kita perlu ada bateri. Bateri ni kamu tengok ni, ada pendek, ada panjang. Kan? Pendek mewakili katot. Panjang mewakili anod. Katot. Pendek kan katot. Alah, katotnya. Itu yang dikatakan, kalau pendek, kamu ingat, katot. Kalau panjang, anod. Okay, pendek, charge dia negatif. Katot, charge dia negatif. Anod, charge dia positif. Okay. Yang mana bateri ini kita akan sambung dia dengan wire berkelip buaya. Kita akan sambung dia dengan dua elektrod. Masing-masing disambung, yang negatif disambung ke elektrod yang negatif, yang positif disambung ke elektrod yang positif. Ini kita panggil elektrod. Elektron yang kita guna adalah jenis karbon. Kamu kena ingat, elektron yang kita guna adalah jenis karbon. Elektrod karbon. Nama dia elektrod karbon. Okey, siapa yang bersambung dengan positif? Elektron ini kita panggil dia anod. Siapa yang bersambung dengan negatif? Elektron ini kita namakan dia sebagai katot. Okey, boleh? Lepas itu apa yang korang perlu lakukan? Kita isi air penuh dalam silinder penyukat ni. Kita isi air penuh dalam 2 silinder penyukat. Lepas tu kita pun isi juga air di dalam bekas elektrolisis ni. Dan air ini kita campurkan dia dengan titisan asid sulfurik cair. Kita letak asid sulfurik cair. Soalan akan selalu tanya, kenapa kita perlu letak asid sulfurik cair? Kamu kena tahu, air ni dia konduktor elektrik yang lemah. Air ni dia konduktor elektrik yang lemah. Maka kita nak suruh kita punya proses pengasingan oksigen dan hidrogen ni berlaku dengan pantas. Kita tambah sedikit asid. Bila ada asid, maka kekonduksian elektriknya akan semakin bertambah. Maka kita akan dapat result dengan cepat. Okey, bila kita dah buka switch, apa yang kamu akan dapati? Kamu akan dapati yang bersambung dengan negatif tu, yang bersambung dengan terminal negatif yang kita namakan dia sebagai katot tu, kamu dapati air yang di dalam silinder penyukat tadi, akan turun. Sebab apa? Sebab air tadi yang terdiri daripada hidrogen dengan oksigen, dia sudah bercerai. Yang mana hidrogen dia akan jadi hidrogen, oksigen dia akan jadi oksigen. Hidrogen akan pergi ke katot, manakala oksigen akan pergi ke anod.
Oksigen akan pergi ke anode, hidrogen akan pergi ke kathod. Macam mana kamu nak ingat ni? Siapa yang pergi ke mana? Siapa yang pergi ke anode, siapa yang pergi ke kathod? Macam mana kamu nak ingat? Cuba kamu buat satu formula macam mana kamu nak ingat siapa yang pergi ke kathod, siapa yang akan pergi ke anode. Okay? Jadi dalam proses elektrolisis, oksigen dinyas di anode, elektropositif, dan hidrogen dinyas di kathod, di negatif. Jadi at the end of the experiment, apa yang kita dapati result dia, hidrogen ni, air dalam bekas ni, air dalam yang kita telekupkan tu, hidrogen punya air kurang berbanding dengan oksigen punya air. Ni bahagian kathod ni, lagi banyak ruang kosong berbanding dengan berbanding dengan ruangan anode. Ini kenapa dia ruang kosong? Sebab ni kamu tengok ni ada bubble gas ni. Maksudnya hidrogen terbentuk. Hidrogen tu kalau dalam suhu bilik dia wujud dalam bentuk gas. Jadi hidrogen ni akan terkumpul di sini. Bila hidrogen terkumpul di sini, hidrogen tadi akan tolak air. Tolak air keluar ke dalam bekas ni. Sama juga dengan oksigen. Oksigen pun dalam keadaan suhu bilik dia wujud sebagai gas. Jadi kat sini mereka pun terkumpul. Jadi pada awal eksperimen kita dapati hidrogen ni lagi banyak terkumpul berbanding dengan oksigen. Dia punya perbezaan adalah 2 kali ganda. Dia punya perbezaan adalah 2 kali ganda. Maksudnya kalau oksigen 1, hidrogen sudah 2. Kalau hidrogen 2, kalau oksigen 2, hidrogen sudah jadi 4. Okey, boleh? Jadi kita pun jalankan daripada sini bolehlah kita pun dapatlah merumuskan bahawa dalam air ni hidrogen memang ada 2 molekul dia. Oksigen hanya ada 1. Sebab kamu tengok ni isi padu dia ni. Hidrogen isi padu dia lagi banyak berbanding dengan oksigen. Dan dia punya perbezaan adalah 2 kali ganda. Jadi kita punya teori kita kata air ni H2O adalah betul. H2O adalah betul dengan apa yang eksperimen yang telah kita jalankan. Okey, lepas tu sekarang apa step yang kita perlu buat sekarang ni? Kita perlu membuktikan. Kita perlu membuktikan gas yang kita kumpul di dalam bekas itu adalah gas oksigen dan gas hidrogen. Jadi kamu kena tahu ujian pengesahan. Ujian pengesahan untuk oksigen dan ujian pengesahan untuk hidrogen. Apa dia? Ish bareng dengan kakak. Kakak. Tanya Ish kenapa? Megang Ami. Iya sayang. Iya. Iyalah. Ya, tak boleh nangis. Sing yang Mami. Ya. Adik, Isgi tengok telefon dengan kakak dah. Okey, tak apa. Okey, macam mana ujian oksigen? Oksigen, kalau kita nak tahu gas yang terkumpul ni, kita nak buktikan pada orang semua. Gas, macam mana? Kenapa kamu kata gas ni gas oksigen? Pandai je kamu cakap gas tu gas oksigen. Macam mana kamu tahu gas tu gas oksigen? Orang akan persoalkan macam tu. Jadi macam mana kamu nak buktikan gas yang kamu kumpul di bahagian anode adalah gas oksigen dan gas yang kamu kumpul di bahagian kathod adalah gas hidrogen? Kita perlu membuat ujian. Kita perlu membuat ujian pengesahan. Nama dia ujian pengesahan. Okey, ujian pengesahan ni macam mana? Kalaulah oksigen, ujian pengesahan dia kita kena menggunakan kayu uji berbara dan kayu uji menyala. Kalau oksigen berbara. Kalau oksigen kayu uji yang berbara. Manakala kalau hidrogen kayu uji yang bernyala. Key point dia di situ. Satu berbara,
satu lagi bernyala. Satu berbara, satu bernyala. Kena tengok betul-betul. Okey, jadi oksigen kita ambil kayu uji berbara. Kita masukkan dalam tabung uji yang kita kumpul gas oksigen tadi tu. Yang kita nak buktikan itu adalah gas oksigen. Bila kita masukkan kayu uji ni ke dalam bekas ni, apa yang akan terjadi? Kayu uji berbara tadi dia akan menyala. Kalau kayu uji tu menyala, memang sah, memang sahih. Di dalam ini adalah gas oksigen. Okey, boleh? Dan kalau hidrogen pula, macam mana kita nak test dia? Kita ambil kayu uji bernyala. Okey, kita ambil kayu uji bernyala, kita masukkan dalam ni dan dia api yang nyala tadi dia akan terpadam. Masa dia terpadam tu, dia akan meletup dan menghasilkan satu bunyi pop. Kayu uji bernyala terbakar dengan bunyi pop. Bila dah bunyi pop, kayu uji itu tadi api di kayu uji yang terbakar tadi, api tadi akan padam. Api tadi akan terpadam. Itulah cara kita nak uji oksigen dan cara kita nak uji hidrogen. Okey, boleh? Boleh. So, itu sahaja dalam kelas kita hari ini. Itu sahaja. Kita nak bincang berkenaan dengan komposisi air sahaja untuk dalam kelas kita hari ini. Jadi saya nak buat sedikit quiz. Sedikit quiz saya nak tengok kamu jelas ke tak, kamu faham ke tak apa explanation yang saya bagi yang saya bagi kamu tadi. Okey. Jadi macam biasa, kamu type dalam message, type pada ruangan message, bagi jawapan kepada saya. Saya nak tengok jawapannya. Okey, soalan saya yang pertama. Air merupakan sebatian. Ya, air merupakan sebatian. Air ini terdiri daripada unsur apa? Air ini terdiri daripada unsur apa? Semua jawapan. Air ini terdiri daripada unsur apa? Hidrogen dan oksigen, hidrogen dan oksigen, hidrogen dan oksigen. Okey, betul. Air terdiri daripada hidrogen dan oksigen. Okey, betul. Hilmi, Kasrina, Maisara. Okey, good. Tadi saya rasa Syakir dah jawab kan? Awal-awal lagi saya rasa Syakir jawab. Okey. Kalau hidrogen, simbol formula untuk hidrogen. Formula untuk hidrogen. Apa formula untuk hidrogen? Bukan H kuasa 2, Hilmi. H huruf besar. Yang paling tepat di sini adalah Maisara. H huruf besar. Okey, simbol untuk oksigen. Simbol untuk oksigen. O huruf besar. Okey, betul Maisara, betul Hilmi. O huruf besar. Okey, dalam air berapa komposisi hidrogen? Berapa komposisi hidrogen di dalam air? Berapa komposisi hidrogen? Okey, betul Kasrina. Dua. Okey, oksigen, berapa komposisi oksigen di dalam air? 1, betul. Hilmi jawab 1, Kasrina jawab 1, Maisara pun jawab 1. Okey, betul. Bagus. Betul. Betul semua jawapannya. Alhamdulillah. Apakah nama proses yang kita jalankan untuk memisahkan molekul air kepada unsur-unsurnya? Apakah nama proses tersebut? Proses tu nama apa? Yang mana kita nak pisahkan elektrolisis. Ya, betul Maisara. Jawapan dia adalah elektrolisis. Okey. Kalau elektrod karbon itu bersambung dengan negative part of battery. Elektrod itu kita namakan elektrod apa? Elektrod itu kita namakan apa? Cathode ke anode? Kalau negatif, cathode. Kalau positif?
Ya, betul Hilmi. Kalau positif, not. Not, bukan Kasrina A. Bukan ya Kasrina. Cara ejaannya adalah not. Okey, siapa yang akan pergi ke not? Siapa yang akan pergi ke not? Not. Ya, Kasrina, betul. Oksigen yang akan pergi ke not. Dan siapa yang akan pergi ke ketot? Siapa yang akan pergi ke ketot? Hidrogen. Betul. Hidrogen yang akan pergi ke ketot. Okey. Berapa nisbah hidrogen kepada oksigen? Hidrogen kepada oksigen. 2:1. Okey, betul Hilmi. Betul Kasina. Betul Maisara. Okey, soalan last. Macam mana apakah ujian pengesahan untuk oksigen? Apakah ujian pengesahan untuk oksigen? Ujian pengesahan untuk oksigen? Mami, tak ada internet ada cepat. Maminya nak ngajar. Okey, jawapan yang paling bagus. Jawapan yang paling bagus kamu boleh tulis oksigen gas oksigen menyalakan kayu uji berbara. Gas oksigen menyalakan kayu uji berbara. Tu macam yang saya type tu. Itu adalah jawapan yang paling bagus untuk oksigen test. Okey, kalau kita nak uji hidrogen, kita nak kena buat apa? Hidrogen. Kita nak uji hidrogen macam mana? Cepat. Saya nak tengok tak ada siapa-siapa yang bagi jawapan ni. Type, tulis. Saya bagi masa dulu kat korang. Tulis dulu. Macam mana kita nak uji hidrogen? Gas hidrogen. Gas hidrogen memadamkan kayu uji menyala dan mengeluarkan bunyi pop. Okey, sangat-sangat bagus Hilmi. Alhamdulillah. Syukur sangat. Saya rasa sebab semua soalan yang saya soal semua korang dapat jawab. Maksudnya keempat-empat yang stay daripada awal sampai sekarang telah mendapat sesuatu daripada pengajaran saya hari ini. Okey, sebelum kita tamatkan kelas, jangan lupa kita punya modul. Okey, buka modul, sebelum tu tulis dulu aktiviti 5.1 komposisi air. Hari ni kita bincang yang tu ya, komposisi air, aktiviti 5.1. Muka surat 59. Cepat laju-laju. Kalau nak habis kelas cepat-cepat, korang kena laju-laju. Okey? Ini sahaja. Kalau soalan berkenaan dengan komposisi air yang akan keluar, ini sahaja soalan yang akan keluar. Okey, kita bincang muka surat 60. Muka surat 60. Okey? Muka surat 60 ya. Apakah yang dapat diperhatikan pada elektrod apabila arus elektrik dihidupkan? Tadi yang saya ada tunjuk kat korang tadi. Dekat elektrod tu, apa yang korang akan nampak? Bila kita sambungkan wire-wire tu, kita pasangkan switch tu, apa yang kita akan nampak dekat elektrod tu? Kamu nampak tak ni? Putih-putih ni. Kamu nampak tak? Ini kita panggil sebagai gelembung gas. Ini kita panggil sebagai gelembung gas.
Okey, tulis jawapan dia. Tulis jawapan dia. Gelembung gas terbentuk pada elektrod. Gelembung gas terbentuk pada elektrod. Okey, boleh? Seterusnya, selepas 10 minit. Ini kalau kita buat eksperimen dekat Mama lah. Sebab kita tak buat, saya bagi je jawapan korang salin je ya jawapannya. Okey, soalan nombor 2 tu. Selepas 10 minit, ketinggian gas dalam tabung uji P, jawapan dia 3. Kamu tulis 3. Kalaulah tabung uji P tu 3, soalan saya kepada korang, ketinggian gas dalam tabung uji Q berapa? Kalau tabung uji P 3 cm, 3 cm padu, berapa ketinggian gas dalam tabung uji Q? Agak-agak kamu. 6. Betul Himi, 6. Jawapan dia 6. Oh, Allah apa lah. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Biar. Dah cakap Mami. Oh, nah. Pergi duduk atas. Okey. Seterusnya, soalan nombor 3. Pada akhirnya, selepas semua air di dalam tabung uji telah disesarkan, kita pun buatlah ujian. Kita buat ujian terhadap gas-gas itu. Okey, jadi tabung uji P, kamu cuba tengok tu, tabung uji P. Tabung uji P itu dia bersambung dengan positif terminal. Dia bersambung dengan anode. Maksudnya, kalau dalam teorinya, P itu adalah gas apa agak-agak korang? P itu adalah gas apa agak-agak korang? Tulis. P itu adalah tulis dekat mesej, saya nak tahu. P itu sebenarnya gas apa dekat situ? Okey, betul. P adalah oksigen, manakala Q adalah hidrogen. Betul tak? Q adalah hidrogen. P kalau kita buat ujian dengan bara, kita buat ujian, apa akan terjadi? Tulis, saya nak tengok jawapannya. Apa akan terjadi? Ujian dengan kayu uji berbara untuk gas dalam tabung uji P. Apa result yang kita akan dapat? Yang ke atas tadi tu, kita dah ada bincang tadi tu. Kalau kita uji gas P dengan kayu uji berbara, apa akan terjadi? Itu soalan saya. Okey. Siapa nak jawab? Tulis, type dalam ruangan mesej. Saya nak baca. Saya nak tengok. Cepat. Tak ada lagi jawapannya. Kenapa semua senyap ni? Hilmi, tak nak cuba jawab Hilmi? Ni, pada ruangan table ni, pada bahagian table ni. Ujian dengan kayu uji berbara. Kalau yang P ujian dengan kayu uji berbara, apa akan terjadi? Ada orang ke tak ada ni? Akan menyala cikgu. Kayu uji menyala semula. Tapi kalau kita buat dengan kalau kita buat ujian tu dengan kayu uji menyala, ada efek apa, ada perubahan apa-apa tak? Tak ada kan? So kamu buat dash sahaja. Okey, seterusnya. Kalau kita uji tabung uji Q dengan menggunakan kayu uji berbara.
Ada apa-apa efek tak? Tak ada. Q adalah hidrogen kan. Jadi dia akan terpadam macam tu saja. Okey, tapi kalau kita uji dengan kayu uji bernyala, apa yang kita akan dapat result? Apa result yang kita akan dapat? Siapa nak bagi jawapan? Syakir boleh bagi jawapan, Syakir? Okey, Kasrina. Okey, Kasrina, kamu jangan tulis gas hidrogen memadamkan gas hidrogen ayat Kasrina tu apa jawapan tu dah betul, tapi ayat tu yang menyebabkan kamu jadi salah. Ayat tu yang menyebabkan kamu jadi salah. Ayat dia macam ni ya. Kamu boleh buat kayu uji menyala, terpadam dan mengeluarkan bunyi pop. Itu jawapan dia. Kayu uji bernyala, terpadam dan mengeluarkan bunyi pop. Okey, seterusnya soalan perbincangan. Apakah nisbah ketinggian gas yang terkumpul dalam P berbanding Q? Okey, P berbanding Q. Apa jawapan dia? Tulis dalam ruangan chat. Tulis pada ruangan mesej. Apa jawapan dia? P nisbah Q. P nisbah Q. Ya, betul Maisarah. 1 nisbah 2. Pandai. Okey, soalan nombor 2. Kenal pasti gas yang terkumpul dalam tabung uji P. Okey, tabung uji P. Dalam tabung uji P sebenarnya gas apa? Oksigen. Betul Syakir. Dan tabung uji Q adalah gas hidrogen. Okey, betul. Berdasarkan nisbah gas-gas, simpulkan formula air. Apa formula air? Formula air. Cepat, formula air. Tapi kenapa tu dia di atas, sepatutnya dia di bawah ya? Mungkin kamu tak boleh type di sini. Okey, H, 2 kecil di bawah, O. Okey, betul. Seterusnya dalam ruangan di bawah, lukis dan label molekul air mengikut formula yang disimpulkan. Maksudnya kamu kena lukis yang ni. Tau. Okey, saya tunjuk sekejap. Maksudnya kamu kena lukis yang ni, molekul air. Kalau dia suruh lukis molekul, ini. Kalau dia suruh tulis formula, ini. Molekul, ini. Ni. H2O, 1 bulat besar, label O. 2 bulat kecil, label H. Itu yang kamu kena lukis. Lepas tu kamu pun label lah. Ini oksigen, ini hidrogen, ini hidrogen. Kena label. Lukis cantik. Okey, boleh? Okey, seterusnya kesimpulannya daripada aktiviti ini kita boleh buat kesimpulan bahawa molekul air terdiri daripada 2 atom apa? Tulis. Kalau tak nak tulis, buka mic pun tak apa. Buka mic cakap jawapan dekat saya pun tak apa. Molekul air terdiri daripada 2 atom apa? Hidrogen. Betul Himi. 2 atom hidrogen dan 1 atom terdiri daripada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Betul Hilmi. So, itu sahaja perbincangan kita hari ini. Itu sahaja yang saya nak sharing dengan korang hari ini. Saya harap hari ini korang dapat menambahkan lagi satu ilmu bahawanya air yang kita selalu duk guna, air yang mana yang tak boleh kalau tak ada, memang akan memberi satu masalah yang besar kepada kita.
sebenarnya air itu asalnya daripada gas oksigen dan hidrogen. Oksigen dan hidrogen telah bergabung secara kimia, maka satu molekul baru terhasil. Dan molekul itu kita namakan sebagai air. Yang mana molekul, yang mana air itu adalah sangat-sangat berguna kepada kita dalam kehidupan seharian. Boleh? Itu pengajaran yang kita dapat belajar dalam kelas kita hari ini. Okey, sampai sini sahaja kelas kita hari ini. Sekian, terima kasih. Nanti saya akan share video yang saya record ini dan saya akan sekalikan dengan latihan PBD. Jawab. Yang lepas tu pun tak jawab, yang ni lagi nak kena jawab lagi. Jadi jangan tangguh-tangguh lagi. Siapa yang tak jawab, jawab. Nanti banyak pula soalan yang kamu nak kena jawab. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, jaga diri. Kita jumpa minggu hadapan. Okey, sama-sama Kak Srina. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama Maisara. Terima kasih, cikgu. Sama-sama Hilmi.